Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, mudah-mudahan dengan selawat tadi Allah Ta'ala mempermudahkan urusan kita, amin insya-Allah. Baik hadirin sekalian, tajuk kita pada hari ini iaitu kelebihan berwudu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yahmullahu bihil khataya wa turfa'u bihid darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qal isbaghul wudu'i fis sabarati was sabru 'alal makarihi wa kathratul khata' ilal masajid wa intizarus salah ba'da salah fadhalikumur riyad al-hisnu minal adu. Sabda Nabi, sukakah saya tunjukkan kamu perbuatan yang dapat menghapuskan dosa dan mengangkat darjat? Sukakah saya tunjukkan kamu amalan yang dapat menghapuskan dosa dan mengangkat, wa turfa'u bihid darajat, mengangkat darajat? Baiklah, jawab sahabat, baiklah ya Rasulullah. Sabda Nabi, pertama menyempurnakan wuduk pada waktu dingin, musim dingin. Ya, kita tak berlaku musim dingin. Ada negara 4 musim, mereka terpaksa menempuh kesejukan, ada sehingga negatif. Ini dia. Tapi sekiranya mudarat, mereka boleh bertayamum. Tapi kalau tidak bermudarat, mereka nak sempurnakan wuduk menggunakan air, maka besar ganjarannya. Itu dia. Ya. Pertama menyempurnakan wuduk pada waktu-waktu dingin. Kita dingin kita tu dingin pagi macam tu je lah. Itu dia. Jadi kalau negara-negara memang negara-negara sejuk, ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam pagi sejuk pula. Contoh mana? Syria, Syria. Negara-negara sejuk ni, zaman sekarang dah ada teknologi. Kalau tuan-tuan pergi mana-mana negara yang 4 musim, di mana-mana singki ada 2 kepala paip. Satu merah, satu biru. Merah untuk air panas, biru untuk air sejuk. Kalau hospital pun kadang-kadang dia ada setengah-setengah hospital. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang dia buat satu kepala saja. Ya, tetapi dia ada, kalau kanan dia jadi sejuk, contoh kalau kiri dia jadi panas, kalau tengah-tengah dia jadi biasa. Pun ada dia buat macam tu, macam-macam gaya lah. Ya. Dia panggil heater, pemanas air. Dia ada heater, dia ada sakhan, dia panggil pemanas air. Tapi negara-negara perang, negara-negara miskin, mereka tidak mampu. Dan jenis pemanas air ni ada 2. Satu menggunakan gas, satu lagi menggunakan elektrik. Di rumah tuan-tuan pun sebahagian saya rasa mungkin ada pemanas. Allahumma salli alaihi. Walaupun negara kita bukan negara sejuk, tapi teringin juga ada. Ya. Tapi sebenarnya tuan-tuan, kalau setakat sejuk pagi di Malaysia ni, sebenarnya mandi dalam keadaan sejuk tu bagus untuk kesihatan. Sebab itu tuan-tuan, sebaik-baiknya mandilah pagi. Kerana pagi ni, mandi pagi ni banyak dia punya kelebihan dia. Ada orang kadang-kadang sejuk tak mau mandi pagi. Mandi berapa? Pukul tengah hari nanti, pukul 12 baru mandi. Di depan saya mungkin semua mandi kot insya-Allah. Ya. Jadi hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, ambil kelebihan mandi pagi. Ya. Jawab sahabat, baiklah Rasulullah. Lalu sabda Nabi, sempurnakan wuduk pada waktu musim dingin dan sabar atas penderitaan. Ya. Dan banyak melangkah ke masjid. Yang pertama, sempurnakan wuduk dalam keadaan dingin, dalam keadaan suasana sejuk. Yang kedua, sabar. Was-sabru 'alal makarihi. Sabar di atas penderitaan. Di dunia ni memang tempat derita. Dunia ni tuan-tuan, nikmatnya sikit, penderitaannya panjang. Semua ending cerita dunia semuanya derita, semuanya kecewa, semuanya sedih.
Apa ending orang hidup? Lepas hidup mati. Lepas tu sedih tak tengok orang mati? Sedih. Kita seronok tengok kan anak kita kecil. Tengok seronok lari sana lari sini. Lepas tu dengar dapat panggilan, meninggal. Sedih kita. Ending dunia semua sedih. Apa ending dunia? Ending makan sedih. Lepas makan berak pula 5 kali contoh, sakit perut, sedih. Ending mancing contoh tak dapat ikan, sedih. Ending dunia ni. Kalaupun bahagia, kalaupun seronok sekejap. Tentang mancing seronok dapat ikan. Seronok tu berapa lama? Waktu tu je lah. Lepas tu dah lah, habis dah. Tuan-tuan beli kereta seronok tak? Bila beli? Tahun 1993, 31 tahun yang dulu. Kereta kita paling lawa sekali. Sekarang tengok kereta kita macam mana? 30 tahun dah. Rumah macam tu. Masa kita mula-mula beli dulu, seronok. Orang lalu tengok rumah kita banglo, rumah kita cantik. Tapi sekarang ni 40 tahun dah. Tengok rumah kita macam mana? Shilling dah nak jatuh. Mana dia? Bumbung dah bocor. Ni cerita tentang dunia. Dunia ni nikmat ni sekejap, nikmatnya sikit, penderitaannya panjang. Sebab itu siapa kejar dunia, dia sedang mengejar penderitaan dalam hidup. Lagi banyak dunia dihimpun, lagi banyak penderitaan. Sebab apa dia? Sebab melepaskan itu adalah satu penyesalan dan penderitaan. Melepaskan dunia. Jadi orang banyak dunia, banyaklah deritanya, dia nak lepaskan payah. Contoh, tuan-tuan dalam simpanan ada 100,000. Tuan-tuan kena scam. Tengok tinggal RM1 je. Pedih tak tuan-tuan? Berbanding orang yang memang buka-buka akaun, memang dia tahu memang akaun ni RM1 je. Mana dia? Faham tak tuan-tuan? Memang yang dalam RM1, dia buka-buka dalam akaun RM1, dia memang sedih, dia tak ada duit, cuma ada RM1. Memang itu ujian dia. Tapi mana lagi besar ujian? Orang yang penat kumpul 200,000, buka-buka RM1 dengan orang yang memang tahu dah memang dalam akaun dia RM1. Ni tuan-tuan. Lepas tu ujian orang ada ni tuan-tuan lebih berat daripada orang tak ada. Tuan-tuan yang tak ada motor Y16, ni sekarang motor terbaru Y16. Tuan-tuan datang sini, tuan-tuan jangan berangan. Tuan-tuan keluar, nanti tiba-tiba motor tuan-tuan jadi Y16, jangan berangan. Sekarang biasa dengar Y suku kan, sekarang ni Y16 kan. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan keluar nanti, motor tuan-tuan tetap Yamaha apa? Yamaha apa sekarang? Y suku lah kata-katakan. Tetap motor Y suku, tak apalah. Memang itu motor aku contoh kan. Tapi tuan-tuan yang datang sini naik Y16, tiba-tiba keluar hilang Y16, mana lagi pedih? Orang yang memang asalnya tak ada ke asalnya ada? Asalnya ada. Betul tuan-tuan, lagi banyak kita memiliki dunia, lagi pedih untuk kita tinggalkan. Lepas tu dunia ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan tak mampu berpisah banyak, tuan-tuan jangan bertemu banyak dengan dunia. Ada orang teringin, dia nak apa? Dia nak helikopter. Dia nak apa? Dia nak rumah. Dia nak apa? Nak rumah lagi. Nak apa? Nak kereta. Nak apa? Nak motor. Dah ada motor, nak motor lagi. Motor, nak ada tanah, nak tanah lagi. Lagi banyak tuan-tuan memiliki, lagi banyak penderitaan untuk melepaskan. Bayangkan 1-2 barang hilang je kita dah terasa macam mana. Tuan-tuan, kita mati, kita akan lepaskan semuanya. Sebab itu orang mukmin sifatnya mati sebelum mati. Dia boleh meninggalkan sebelum dia meninggalkan. Dia tinggalkan pelan-pelan, tinggalkan sikit-sikit, tinggalkan. Dia agih-agihkan. Nikmat itu ni, nikmat dunia ni dia agih-agihkan. Dia ada motor 3, 1 dia pakai, lagi 2 dia bagi kat orang. Dia ada jam 10, 1 dia pakai, 9 dia bagi kat orang. Dia mula agih-agihkan. Ini kehidupan. Baru tenang. Dunia ni selagi mana kita tak perlahan-lahan lepaskan, kita lepaskan. Selagi itu kita tak akan mendapat ketenangan. Melainkan terus kebimbangan. Kerana sifat orang memiliki 2. Takut hilang dan nombor 2, takut berkurang. Tapi orang mukmin, sifat orang mukmin, dia bersedekah, dia berkongsi harta, maka setiap nikmat yang disedekahkan tidak akan hilang pahalanya.
Dan nombor 2, tidak akan berkurang pula pahala. Bahkan Allah Ta'ala janji dalam Al-Quran, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Jika kita buat baik sikit je, wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, Allah Ta'ala akan membalas dengan balasan yang berlipat ganda, dengan balasan yang sangat besar. Itu tadi sekalian. Betul tadi sekalian, dalam hidup perlu memahami tentang hakikat dunia supaya kita tidak sayang kepada dunia. Kan tidak ada seorang pun di dunia ini dapat memiliki dunia, melainkan dia akan tinggalkan sekejap lagi, cepat atau lambat. Ini rumah besar, tak ada dah owner meninggal. Sempat duduk pun tak sempat ustaz. Dia simpan buat je. Dia meninggal umur 39, pencen pun tak dapat. Pencen pun tak sempat. Sepanjang hidup kedekut di Haji Bahim. Akhirnya dia meninggal dalam keadaan rugi. Dalam keadaan di dunia ni dia sibuk mengumpulkan harta dunia, dia lupa untuk simpanan akhirat dia. Tuan-tuan, kita punya simpanan macam-macam simpanan. Ada orang kadang-kadang disimpan dekat dalam apa dia? ASB. Ada orang simpan dalam bank. Ada orang simpan invest lagi. Ada orang simpan apa dia? Hartanya ditukar menjadi kebun. Ada yang hartanya ditukar menjadi rumah sewa. Ada hartanya ditukar menjadi kereta, ditukar menjadi motor, ditukar menjadi emas. Macam-macam aset untuk survive kita duduk di dunia. Tetapi tuan-tuan, pernahkah kita terfikir bagaimana untuk kita survive di hari akhirat? Kalaulah begitu bersungguh kita mengumpulkan kesenangan dunia untuk senang duduk di dunia yang kita percaya kita duduk di dunia sebentar, mengapa kita tidak bersungguh untuk mengumpulkan bekalan akhirat yang kita juga percaya kita akan duduk di sana selama-lamanya? Di dunia ni bersungguh gitu. Kadang-kadang tuan-tuan sanggup tak tidur memikirkan bagaimana kita boleh senang duduk di dunia. Sanggup tak tidur. Dia punya fikir, kadang-kadang tidur jadi lambat. Kegairahan kita di dunia. Tiba-tiba kita tidak berfikir bagaimana kita boleh selamat ketika mana kita malam pertama di alam kubur. Tetapi sekalian, mati itu pasti. Di sini ada kubur tak kubur? Ada kan? Kubur adalah satu petanda kematian itu benar. Jadi. Dan sebahagian kawan-kawan kita yang sebaya dengan kita telah meninggalkan kita lebih awal juga adalah satu petanda kematian itu benar. Hanya saja kita di kalangan orang yang beruntung kerana Allah Ta'ala masih beri ruang dan peluang untuk kita hidup. Untuk kita beri, kata ulama, nombor 1, menebus dosa-dosa. Nombor 2, untuk menambah bekal dan amal. Orang mukmin ni tuan-tuan, masanya emas. Umpama emas. Setiap saat, minit digunakan untuk bekal. Ini dia. Dan tuan-tuan, setiap hari kita sedang membina tembok penyesalan dan kekecewaan. Kecuali sesiapa? Kecuali mereka yang setiap saat dan detik melakukan perjalanan hidup kerana Allah. Siapa membesarkan anak-anak bukan kerana Allah, kerana dia sebagai anak. Dan saya sebagai bapa, saya tanggungjawab saya bagi dia makan. Jadi tak ubah seperti binatang. Binatang dia tahu dia mak, lalu dia susukan anak dia. Binatang dia tahu ya, dia mak dan dia ada anak, lalu dijaga anak dia. Begitu juga orang kafir. Mereka dia tahu dia suami, dia tahu dia isteri, dia tahu dia anak, dia tahu dia bapa, maka dia lakukan perkara yang sama seperti kita. Tetapi membezakan kita dan binatang, membezakan kita dan juga orang kafir adalah nawaitu kita. Setiap pekerjaan yang kita lakukan hanya lillahi ta'ala, kerana Allah. Dan satu ketika
Apabila tuan-tuan dikecewakan oleh anak-anak yang kita menatang bagaikan minyak yang penuh, kita sanggup tidak cukup tidur malam untuk memastikan anak-anak kita dewasa dengan jayanya. Kita sanggup berhutang keliling pinggan, berhutang bersama dengan sanak saudara, jiran, tetangga, untuk memastikan anak kita boleh pergi sekolah, anak kita boleh makan, anak kita dapat pakai baju, tempat tinggal. Tapi satu ketika Allah uji dengan kekecewaan. Bila mana anak-anak kita berapa ramai pun mereka tidak ingat akan jasa kita, malah kurang ajar pula kepada kita. Ada sebahagian di kalangan kita mungkin diuji dengan ujian anak. Lalu kita rasa setiap tindakan kita itu sia-sia. Sia-sia je aku besarkan dia, sia-sia je aku hantar dia pergi Sabah belajar, balik-balik jadi Kristian, sia-sia je aku masukkan universiti, tiba-tiba murtad. Ni kisah benar ada. Sia-sia je aku hantar dia pergi sekolah, balik pun ajar. Dia kata, ayah kau tahu saya masuk universiti, saya tahulah. Ayah tahu apa? Tuan-tuan, orang yang beradab dan berakhlak, dia tidak akan berdebat dengan ibu bapanya dalam perkara-perkara hal-hal remeh, meskipun dia benar. Tuan-tuan duduk kat kedai kopi, sembang ayah, cerita pasal sport rim. Walaupun kita benar, sport rim je pun. Kalau salah tak ada gugur akidah. Sport rim kancil 19 kan? Bukannya sport rim kancil bukan 19. Ayah nampak je 19. Kita kira kan je, tak payah nak bergaduh. Bergaduh sebab apa? Sport rim. Orang yang beradab dan berakhlak, mereka tidak akan bergaduh dengan ibu bapanya dan tidak memilih untuk berdebat dengan ibu bapanya meskipun dia benar. Dan anak kita pada hari ini, ayah tahu apa? Ayah tak tahu. Saya tahulah, saya masuk universiti. Ayah sekolah pun tak. Apa? Jadi kita rasa kecewa dengan anak-anak. Atau orang yang mana dia membesarkan anak-anak, setiap jasanya, setiap pengorbanannya dia lakukan hanya kerana Allah. Dia tidak pernah rugi apa-apa, kerana setiap penderitaan, kesusahan semua telah dibayar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tahu anak-anak kita tidak mampu bayar setiap kebaikan-kebaikan kita. Hanya Allah yang boleh membalas setiap kebaikan kita. Tadi istilah kecewa kepada orang yang ikhlas melakukan sesuatu kerana Allah. Dan timbul hari ini kekecewaan itu datang kenapa dia? Kerana kita tahu selama ini kita buat bukan kerana Allah Ta'ala. Siapa yang buat sebelum ni bukan kerana Allah Ta'ala, dia kecewa. Sebagai manusia yang normal, dia ada sedikit rasa kekecewaan. Siapa nak? Bila mana kita didik anak dia, kita didik anak kita, tiba-tiba anak kita jadi anak neraka, semua tak nak. Tetapi kekecewaan itu tidaklah menyebabkan luntur sifat keikhlasan kita itu, dan menyebabkan kekecewaan kita yang sangat dahsyat. Dia ada sempadan. Ya, kita kecewa, tapi inilah takdir Allah Ta'ala. Lalu kita apa dia? Lalu kita berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala beri kekuatan iman kepada anak-anak kita, tanpa mendoakan yang buruk kepada anak-anak kita. Tentang sabar itu dua. Pertama, bila mana kita tidak buat sesuatu yang dilarang oleh agama, itu sabar. Kita tahu anak kita pada Kristian, lalu kita ambil pistol, kita tembak anak kita. Itu benda yang dilarang dalam agama. Anak kita murtad, kita dapat dosa bunuh pula. Contoh dah. Ini sabar. Sabar maknanya nombor satu, tidak melakukan satu yang dilarang agama. Orang yang miskin, sabar, jangan merompak. Contoh, jangan mencuri. Miskin, jangan main nombor ekor. Tengok, kawan ni miskin main nombor ekor. Tak tenang, zikir, solat. Ada orang tak sabar, makan pil kuda. Bukan tenang, gila akhirnya. Ini dia. Dalam hidup tuan-tuan, sabar maknanya apa dia?
tidak melakukan sesuatu yang dilarang agama. Itu sabar. Nombor 2, sabar bermaksud ikhtiar. Ikhtiar, sakit, ikhtiar. Itu sabar. Orang yang duduk jadi sakit tak ubat, apalah ustaz, telah ditulis oleh Allah. Betul. Tapi Allah jadikan ujian untuk sumber pahala dengan jalan ikhtiar. Ikhtiar. Beberapa ramai orang yang salah mendefinisikan sabar, sehingga bertahan itu dalam keadaan mereka tidak melakukan apa-apa. Mereka menyerahkan kepada Allah tanpa ikhtiar dan usaha. Itu satu tawakal yang salah. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seterusnya, ya. Dan banyak melangkahkan ke masjid. Perkara yang dapat menghapuskan dosa yang pertama dengan apa dia? Menyempurnakan wuduk di waktu sejuk. Nombor 2, sabar di atas penderitaan. Nombor 3, banyak melangkahkan ke masjid. Lagi jauh rumah kita dengan masjid, lagi banyak pahala, tuan-tuan. Yang rumah dekat jangan minta jauh. Haji, saya nak pindah mana? Rumah saya dekat sangat dengan masjid, pahala kurang. Habis itu saya nak jauh sikit, nak pindah jauh sikit. Kenapa ustaz tak boleh pergi jauh? Kerana Allah Ta'ala tahu kita mampunya dekat. Besok jauh boleh tutup boleh datang. Yang jauh jangan minta dekat. Ustaz, ada tak rumah-rumah area-area masjid? Kenapa? Saya nak cari dekat. Mudah-mudahan saya boleh pergi masjid. Tuan-tuan, pergi masjid ni bukan jarak, jauh ataupun dekat. Kalau memang hati kita dekat dengan Allah, jauh pun sampai. Tapi kalau hati kita jauh dengan Allah, rumah kita depan masjid, kita tak boleh datang. Sungguh. Kerana apa dia? Kerana kebaikan itu dia bermula dengan kecintaan. Seorang yang mana dicinta kepada sesuatu, dia buat baiklah kepada sesuatu. Kita cinta dengan pasangan kita, Johor tu sanggup datang kampung Merbau Sempak kahwin sini. Ada dia. Kat Johor tak ada perempuan ke macam tu? Sanggup. Daripada Melaka sanggup datang kampung Merbau Sempak. Daripada Terengganu sanggup. Daripada Kelantan sanggup datang kahwin orang sini. Daripada mana lagi? Ya. Daripada Perak contoh. Kecintaan menyebabkan sesuatu itu menjadi ringan. Ada dia. Sebab itu bila mana kita cinta kepada Allah, solat menjadi ringan. Semua yang didasari dengan cinta, dia akan menjadi ringan. Ya. Seterusnya, dan menantikan sembahyang sesudah sembahyang. Siapa yang dia menunggu sembahyang, oh ni hebat. Biasa kita tunggu maghrib isyak je lah. Ji, tak mau balik ke? Allah ustaz, saya sakit lutut. Baik, saya tunggu je maghrib. Bukan lama mana duduk. Kebetulan masjid pada kuliah, duduk je lah tunggu. Kejap lagi isyak. Ni nak balik kejap. Kerana jalan tu kadang-kadang dah 15 minit. Baru sampai rumah lagi dah dengar azan pula dah. Nak jalan lagi 15 minit. Tuan-tuan, tanda rahmatnya Allah Ta'ala akan jadikan dunia ni tak seronok. Yang dulu kita balik seronok nak tengok berita jam 8, sengaja Allah jadikan jadi tak seronok. Ngarut contoh. Dia tengok kan, ngarut hari-hari aku tengok khatam berita ni daripada muda umur 15 tahun sampai umur 70. Kesimpulannya apa dia? Tak ada apa lah. Memang hari-hari macam tu lah dunia. Sibuk dunia orang, dunia sendiri ni lupa. Lupa datang kuliah, lupa baca Quran. Hari-hari buka berita tu cerita kita ke cerita orang? Hari-hari duk sibuk dunia orang ni. Seorang artis terlibat itu, seorang ini, seorang tu. Khatam berita jam 8 tu daripada muda sampai hari ni, kesimpulannya apa? Tak ada apa lah ustaz. Saya nak tanya tuan-tuan yang tak pernah tengok jam 8 punya berita sampai hari ni, tuan-tuan rugi apa?
Duit pencen tak dapat ke kalau tak tengok jam 8? Tak rugi apa. Yang tengok pun tak untung apa pun. Oleh kerana haji tengok berita jam 8, kita naikkan pencen macam tu pun tak juga. Ni dia. Mana dalam hidup kita ni sengaja Allah jadikan lama-lama kita makin tak seronok dengan dunia. Dulu seronok mancing, lama-lama dah tak seronok dah. Dulu seronok main bola, dah tak seronok dah. Jom main bola. Dulu seronok main badminton. Supaya apa dia? Kita sibuk dengan Allah. Tuan-tuan, dulu seronok ngopi lepak, lama dah tak seronok. Tanda Allah sayang pada kita, tuan-tuan. Allah jadikan dunia ni makin lama makin tak seronok. Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita, yang seronok tu bukan kat sini, kat sana. Supaya kita kejar yang kat sana, jangan sibuk lagi kat sini. Tapi kalau mana kita bertambah usia, makin seronok dunia, hati-hati. Kita sedang tertipu. Umur 70 main game lagi. Tengok cucu main game, dia main game juga macam tu. Bahaya. Itu dia. Ya. Biar dunia ni sekali-sekala hiburan tak apa dah. Tengok anak main bowling, kita pun sekali-sekala anak ajak main bowling, kita pun. Tapi bukan hari-hari je. Di Shah Alam saya tengok ada seorang haji ni, dia main 7 set bowling hari-hari, umur 70. Duit tu buat habis main bowling. Allah Ta'ala jadikan sampai umur satu itu dihabiskan hartanya untuk main bowling. Saya tak kata salah, tapi apa dia? Tuan-tuan sekalian, setiap sesuatu itu dia ada masanya. Waktu muda, waktu kemuncak, bujang dia ada cara bujang dia. Kahwin cara orang kahwin. Umur 20 cara umur 20. Umur 40 cara umur 40. Umur 70 cara umur 70. Tuan-tuan ni sekalian, bila kita dah sampai masa umur mati, kita panggil umur mati ni antara umur 60 70 ni panggil umur mati. Bila-bila masa je Allah Ta'ala boleh panggil kita. Bukan umur yang 15 20 30 umur tak mati-mati, bukan. Tapi umur yang Islam kata, Rasulullah kata, umur aku ni umur dia baina sittin wa sab'in, antara 60 70. Maknanya itu dah masuk umur mati. Tapi kita disibukkan dengan hobi-hobi yang merugikan akhirat kita. Itu jangan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seterusnya, ya. Dan menantikan sembahyang sesudah sembahyang. Tuan-tuan, apa pun pekerjaan kita, sembahyang ni menjadi satu tertunggu-tunggu. Itu maksudnya bukanlah menanti antara sembahyang dengan sembahyang tu, maknanya 24 jam duduk masjid je, tak pergi mana-mana. Haji tak balik rumah, saya tunggu Zuhur pula. Lepas Zuhur tunggu lagi, tak balik rumah ke, tak buat kerja apa ke, saya tunggu Asar pula. 24 jam kat masjid, tak balik. Mana dia? Itu tadi sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pekerjaan itu juga adalah sebahagian daripada ibadah, dengan syarat kita lakukan kerana Allah. Bahkan tuan-tuan sekalian, ya, kalau kita ada tugas, ketahuilah menunaikan fardu kifayah itu pahalanya lebih besar, ya, berbanding, ya, kita iktikaf di masjid. Iktikaf di masjid untuk diri kita seorang, tapi kita keluar bekerja untuk apa dia? Untuk memberi makan anak isteri. Ni kita iktikaf kat masjid, anak isteri tak dapat makan macam tu. Tapi kalau tuan-tuan yang dah ada duit pencen, dah ada cukup keperluan, maknanya saya ustaz duduk masjid, saya tak ganggu siapa-siapa pun. Anak isteri dapat makan, anak-anak pun dah besar, yang tak ada apa masalah pun. Itu lain cerita. Tapi kalau kita iktikaf 24 jam kat masjid dalam keadaan tindakan kita tu anak isteri tak dapat makan, itu dia, tak dapat makan. Suami mana suami? Suami tak kerja. Berapa lama tak kerja? 10 tahun dah tak kerja. Habis tu dia buat apa? Duduk masjid je lah, zikir.
Habis itu siapa yang kerja? Saya lah. Isi saya kena kerja. Itu satu tindakan yang tak betul. Bukan iktikaf kat masjid tu tak betul, tapi di sana setiap orang dia ada peranan dan tanggungjawab. Itu tuan, bekerja tu adalah sebagai ibadah. Kenapa awak tak nak bekerja? Kerja ni semua dunia. Habis tu anak isi kebulu kat rumah tu. Itu kena penting. Tentang dalam Islam kita ada panggil fiqhul aulawiyat. Apa maksud fiqhul aulawiyat? Ilmu keutamaan di dalam hidup. Dalam hidup ni tuan-tuan, kita akan bertembung dengan banyak benda. Jadi dalam fiqhul aulawiyat, ilmu keutamaan akan mengajar kita tentang di mana keutamaan kita. Contoh, kita kan kadang-kadang gagal buat pertimbangan. Nak pergi kenduri ke nak pergi masjid, contoh. Nak pergi kuliah ke nak pergi kenduri, contoh. Ini ilmu keutamaan kena belajar. Ya. Kalau boleh panggil ustaz, mana-mana ustaz yang boleh ajar kitab fiqhul aulawiyat. Keutamaan, sebab dalam hidup ni banyak pertembungan. Jadi bila mana kita dapat meletakkan keutamaan, maka kita akan sentiasa letakkan diri kita dalam tempat yang adil, zon adil, tanpa menzalimi sesiapa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang bertembung baik dengan baik, mana satu yang lebih baik. Banyaklah benda. Tuan-tuan sendiri makruf, makin bertambah usia, semakin banyak undangan-undangan macam tu. Ya, macam-macam. Dan lagi pencen, lagi banyak kawan-kawan jemput kenduri sana, kenduri sini. Jadi kita kena belajar tentang fiqhul aulawiyat. Ya. Contohnya jiran kenduri, anak saudara pun kenduri. Anak saudara kenduri kat Kelantan, jiran kenduri sebelah rumah. Dalam Islam, dalam fiqhul aulawiyat, mana yang kena lagi patut datang? Yang kat Kelantan ke yang sebelah rumah? Yang dekat Kelantan tu yang buat kenduri abang kita. Yang sebelah rumah ni jiran kita. Mana lagi penting? Abang ke jiran? Saya boleh jawab. Abang ke jiran? Jiran. Sebab kalau kita mati dulu, siapa sampai dulu? Jiran ke abang kat Kelantan? Habis ustaz tak boleh pergi ke yang kat Kelantan tu? Boleh. Macam mana? Minta izin jiran. Adab. Jumpa jiran kita, minta maaf lah, abang saya tu anak dia seorang. Jadi bila dia kahwin ni, lepas ni dia dah tak buat kenduri kahwin lagi dah. Jadi saya minta izin, boleh tak saya pergi Kelantan balik? Minta maaf sangat lah, saya memang nak datang kenduri awak, tapi anak awak ada 10. Kalau saya tak pergi di kenduri yang ni, anak kedua ada, anak ketiga ada, anak keempat ada, macam tu. Dalam masa yang sama mungkin kita bagi sumbangan sikit. Itu pergilah Kelantan tu. Tu nampak dalam Islam tu dia punya adab dia. Maknanya sepatutnya keutamaan tu pada jiran tu, tapi kita minta izin. Maknanya dua-dua kita dapat raikan. Itu penting dalam bab fiqhul aulawiyat, keutamaan. Itu belum lagi duit ni isteri ke mak. Macam tu. Isteri sakit, mak pun sakit. Banyak kita kena belajar tentang fiqhul aulawiyat, ilmu keutamaan. Dia bila isteri tak faham keutamaan, asyik dengki-dengki tengok duit bagi kat mak dekat kita tu. Isteri tak tahu keutamaan kan. Keutamaan suami ni, dia bukan dia seorang je. Bila suami ni, dia punya tanggungjawab dia pada keluarga dia, pada isteri dia, pada anak-anak dia, banyak. Baik itu Allah SWT, bila kita faham tentang keutamaan, insya-Allah kita boleh selesaikan banyak perkara lah. Itu dia. Allahumma salli ala Muhammad. Seterusnya, maka itulah ribat pertahanan daripada musuh, yang berarti sama dengan pahala orang yang bertahan di garis depan menghadapi musuh. Maknanya apa? Orang yang pertama sekali menyempurnakan wuduk bagi orang yang berjihad di barisan hadapan. Ya. Kemudian siapa lagi?
Orang-orang yang mana sabar menghadapi penderitaan. Penderitaan ni tuan-tuan, hari ni je. Banyak kali saya ulang. Tuan-tuan derita apa? Sakit lutut, hari ni je. Hari ni apa Ustaz? 20 tahun dah. 20 tahun tu dah habis. Selesai dah. Besok sakit lagi Ustaz. Besok-besok lah. Besok belum tentu hidup. Besok cerita besok. Jangan terlalu membimbangkan benda yang belum datang. Jadi sekarang ni sakit lutut, hari ni je lah sakit. Tuan-tuan ada hutang berapa sekarang? 20,000. Hari ni je lah hutang 20,000 tu. Kalau tahun depan ada hutang lagi, cerita tahun depan. Ustaz, ya, saya hutang 20,000. Ya. Cuba fikir macam mana nak bayar. Hari ni fikir cara nak bayar. Ya. Selesaikan hari ni. Kalau boleh selesaikan hari ni. Ya. Kena hutang ni tuan-tuan, jangan buat main-main. Sekiranya tidak dihalalkan, walaupun seorang itu mati syahid, syahidnya tidak diterima oleh Allah. Orang yang berhutang, bila pergi umrah sekalipun, umrahnya tidak diterima oleh Allah, melainkan dia minta izin dahulu kepada orang yang memberi pinjam hutang. Dia pinjam Haji Su'ad 7,000. Dia tak bayar setahun dah. Minggu depan Haji Su'ad tahu dia pergi umrah 7,000. Mana lagi penting? Pergi umrah 7,000 ke bayar hutang 7,000? Bayar hutang. Jadi boleh tak dia nak pergi? Boleh, minta izin. On kata dia. Haji Su'ad ni. Kan? Minta maaf lah, saya teringin sangat nak pergi umrah ni. Boleh tak saya nak pergi umrah? Lepas balik umrah ni ada rezeki saya bayar duit awak. Boleh, silakan. Baru boleh pergi. Kalau tak minta izin, boleh pergi juga. Pahala tu tak sampai. Sebab dia ada hutang. Sebab itu penting. Aulawiyat tu, keutamaan kan. Dalam fiqhul aulawiyat, mana lagi penting? Bayar hutang ke pergi umrah? Ada orang tak faham. Itu dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abu Lais berkata, ayah meriwayatkan dengan sanadnya daripada Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu berkata, saya telah menemukan apa yang diturunkan oleh Allah Taala, anna man tawadda'a min kulli hadasin wa lam yakun dakhalan 'ala nisa fil buyut wa lam yaksib malan bighairi haqqin rizqa min ad-dunya bighairi hisab. Siapa yang selalu berwuduk tiap-tiap kali berhadas, setiap kali buang air kecil, buang air besar, setiap kali berhadas dia akan ambil wuduk. Maknanya 24 jam dia sentiasa berwuduk, dalam keadaan berwuduk. Sebelum tidur berwuduk. Nanti bangun tidur lepas selesai berhadas ambil wuduk. Ada orang dia ambil wuduk, tujuannya apa dia? Untuk semayang, untuk baca Quran. Ada orang dia ambil wuduk, tujuannya apa dia? Untuk sunnah. Mengekalkan wuduk ni sunnah. Sepanjang seorang itu berwuduk, dia didoakan oleh para malaikat. Jadi siapa yang nak setiap langkah perjalanannya didoakan oleh malaikat, maka berwuduklah. Itu dia. Ya. Siapa yang berwuduk tiap-tiap kali berhadas dan tidak suka masuk ke tempat-tempat wanita di dalam rumah-rumah dan tidak berusaha yang tidak halal, maka Allah Ta'ala akan memberi rezeki kekayaan tanpa hisab. Ya. Allah Ta'ala akan beri kekayaan yang sangat luar biasa kepada orang-orang yang sentiasa menjaga wuduknya. Dan sabda Nabi, man bata tahiran fi syi'arin tahirin bat wa ma'ahu malakun fi syi'arihi fala yastayqizu sa'atan minal laili illa qala al-malak Allahumma ufir li'abdik fulanun fa innahu bata tahiran. Siapa tidur dalam keadaan berwuduk, yakni bersuci dalam selimut yang suci, maka ia bermalam dengan malaikat dalam selimutnya, maka tiada bangun di waktu malam melainkan malaikat itu berdoa, ya Allah, ampunkan hamba-Mu fulan kerana ia tidur dalam keadaan suci. Tuan-tuan, selimut kita tu kalau dah kena ngompol, tahu ngompol, dah kena kencing, tapi tuan-tuan tak ada kencing malam dah. Ya.
Jadi kalau selimut kita kadang kita pergi pinjam cucu pula kencing malam, kita pun guna balik macam tu kan. Sebaiknya selimut kita tu suci. Nak dapatkan kelebihan tidur dalam keadaan berwuduk dan selimut yang suci, maka kita sedang bermalam dengan malaikat, dan malaikat di malam hari akan mendoakan keampunan kepada kita. Ini dia. Ya. Seterusnya, saya telah melihat Rasulullah SAW berwuduk seperti wudukku ini. Kemudian bersabda, siapa yang wuduk bagaikan wudukku ini, kemudian sembahyang 2 rakaat, tidak tergerak hatinya ketika sembahyang itu dalam urusan dunia, nescaya diampunkan bagi dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Siapa yang berwuduk lalu dia solat, dalam keadaan sepanjang dia solat tidak terfikir urusan dunia, maka diampunkan dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Ya. Seterusnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Innal 'abdal mu'min idza faragha min wudu'ihi summa qala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yukhtamu bi khatamin summa yudha'u tahta al-'arsy falam yuksar hatta yudfa ilaihi yaumal qiyamah. Seorang mukmin jika selesai berwuduk lalu dia membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, maka ditutup dengan cop lalu diletakkan di bawah arasy dan tidak dibuka sehingga diserahkan kepadanya di hari kiamat. Sabda Nabi, iza faragha ahadukum min wudu'ihi faqala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, futihat lahu thamaniyatu abwabil jannah yadkhulu min ayyihima sya'. Jika selesai salah satu di kalangan kamu daripada berwuduk lalu membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka dibukakan baginya pintu syurga yang 8, yang mana boleh masuk daripada mana yang dia suka. Tuan-tuan lepas ambil wuduk, apa bacaan doa dia? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya ulang. Ini sama-sama kita amalkan insya-Allah. Walaupun pagi ni kita mungkin tak dapat ilmu banyak, tetapi kalau kita dapat amalkan lepas ambil wuduk, tuan-tuan akan dihadiahkan dengan boleh memilih mana-mana pintu syurga yang tuan-tuan suka. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mudah? Kita ulang balik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, selepas ambil wuduk je kita baca tu. Ya, insya-Allah. Ya. Jadi itulah sedikit perkongsian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan yang sedikit itu memberi manfaat yang banyak untuk kita bersama. Sebelum mengakhiri pertemuan, mari sama-sama kita merendahkan tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ampun dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru-guru kami, dosa sekian umat Islam. Ya Allah, ampun dosa kami yang kecil maupun dosa-dosa kami yang besar, dosa yang kami sedar maupun yang kami tidak sedar. Ya Allah, apabila itu ya Allah, apabila itu pun kami tak sanggup menahan, bagaimana kami perlu menanggung peritnya pedihnya azab siksaan api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, istiqamahkanlah kami ke jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang Engkau redai wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah saudara mara kami di Gaza, di Palestin sana wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang mendatangkan ini ya Allah, matikan kami dalam husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Seperti biasa, siapa yang nak dapatkan madu tualang dan juga sambal goreng boleh dapatkan di luar. Ada nombor akaun dan QR code, boleh bayar di rumah insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.